Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Zamzuri bin Maknor, Tuan Pengetua MRSM PDRM Kudim, yang dihormati Cikgu Nurul Helmi dan Cikgu Hamidah selaku Guru Penasihat PRS, Ahli Pemberakan Sebaya dan seterusnya pelajar MRSM PDRM Kulim. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpahan izinnya dapat kita berkumpul lagi bagi menjayakan program Talk Santai with Ansara anjuran PRS MRSM PDRM Kulim 2021. Sebelum program pergi lebih jauh, lebih molek kalau kita bersama menadah tangan bagi memohon keberkatannya dalam majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan Saudara Adam The Virus. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimul ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas kami, atas majlis ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan berbuat taat kepada kepadamu jualah kami serah segala urusan kami. Ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Banak rabbi an taman salam alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Adam Fairuz atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta. Tak diperkenalkan tetamu sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacita saya ingin memperkenalkan dua orang ansara MRSM PDRM yang dijemput khas pada hari ini bagi melontarkan buah fikiran dan berkongsi idea untuk sama-sama kita menelusuri jalan kejayaan. Ahli panel pertama kita hari ini ialah Saudara Ikmal Hakimi, manakala ahli panel kedua kita ialah Saudara Abdullah Hakim. Lebih molek sekiranya Tuan mempunyai badan sendiri yang memperkenalkan diri dan latar belakang sekaligus menceritakan pengalaman berjuang di MRSM PDRM Kulim. Dipersilakan Saudara Ikmal dan Saudara Hakim. Kim, sila dulu Kim. Kim, aku dulu. Dengar Kim? Dengar suara? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Aduh, bicara santai Okey. Nama saya Muhammad Ikmal Hakimi Birullah. Ansara MRSM PDRM Kulim. Jadi saya dan Hakim, kita orang dua orang SPM batch 2018. Jadi nak mulakan cerita dengan apa So 5 tahun kat MRSM PDRM. Jadi saya ambil biologi. So tak ambil account. Dan apa lagi nak cakap? Saya mantan Presiden Berdopi 17-18. Apa lagi nak cerita? Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Kolej Muara Banting. Mengambil kos International Baccalaureate 2 tahun untuk persiapan pergi ke luar negara. Dan Alhamdulillah, kalau ada rezeki insyaAllah, bulan 9, seawal bulan 9 saya dah berada di Edinburgh, Scotland. Jadi mungkin anda tertanya-tanya macam mana saya boleh dapat flight. Dan insyaAllah nanti saya persiapan dalam course program ni nanti akan ada ceritakan tentang macam mana nak apply semua. Jadi insyaAllah waktu tu nanti saya akan kongsikan tips dan apa jalan yang ada untuk pergi ke overseas insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Saudara Ikmal
sahabat panel, terima kasih saudari moderator. Pertama sekali yang saya hormati walid kita, Cik Zamzuri, Pengetua MRSM PDRM Kulim, timbalan-timbalan pengetua jika ada, kaunselor, guru-guru, rakan-rakan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk perkenalannya, nama saya Abdullah Hakim bin Roslan. Boleh panggil Hakim Roslan. Saya merupakan alumni MRSM PDRM seperti yang dikatakan oleh sahabat saya Iqmal, batch SPM tahun 2018. Maknanya sudah 3 tahun kita meninggalkan MRSM PDRM, namun banyak perkara yang kami bawa dalam kita menuju ke tertiary education di peringkat universiti khususnya. Jadi sedikit pengenalan daripada diri saya sekarang merupakan mahasiswa di DRB Highcom University di Pekan Pahang dan sekarang merupakan pelajar tahun 2 semester 5 dan alhamdulillah dalam masa setahun setengah lagi akan menghabiskan pelajaran di peringkat bachelor dan insya-Allah akan diserap terus masuk ke bawah DRB Highcom Berhad. Dan sedikit sebanyak tentang perjuangan seperti yang ditanya oleh moderator, saya merupakan mantan Presiden PRS di bawah naungan kaunselor kita Cikgu Hamidah, Cikgu Nurul yang banyak membantu kita ketika itu. Saya juga merupakan ketua batch ataupun presiden batch Form 5 batch DITOF ketika itu bersama-sama dengan saudara Iqmal. Kita alhamdulillah banyak perkara yang kita cuba buat ataupun program-program aktiviti-aktiviti yang kita adakan di MRSM PDRM terutamanya dalam membentuk jati diri ataupun kemahiran insaniah, iaitu orang lagi suka orang kampung panggil soft skill. Soft skill ni antara benda yang patut kita develop lah. Jadi banyak lagi akan kita kupas selepas ini insya-Allah. Saya kembali kepada moderator. Saudara Iqmal dan saudara Hakim. Penularan wabak COVID-19 sejak tahun lepas telah banyak mengubah hidup dan norma masyarakat kita. Bermula detik ini juga, online class atau lebih dikenali sebagai PDPR telah menjadi perkara yang perlu dibiasakan bagi insan yang bergelar pelajar. Tidak terlepas juga bagi penuntut di universiti untuk berhadapan dengan online class. Jadi saudara Hakim, bolehkah anda ceritakan pengalaman anda untuk mengharungi kelas secara dalam talian? Baik, terima kasih saudari. Program kita pada hari ini apa yang dikabarkan adalah bicara santai. Jadi saya cuba sesantai mungkinlah. Yang penting sampailah apa yang kita akan sampaikan insya-Allah baik daripada saya maupun daripada saudara Iqmal sendiri. Baik. Saya dikabarkan penonton-penonton ataupun hadirin hadirat adalah pelajar Form 1 hingga Form 5 kan. Dan kalau ikut perkiraan maksudnya ada pelajar yang masuk MRSM PDRM terus belajar online, betul? Ke tak ada? Sebenarnya Form 1 tak ada tahun ni. Oh tak ada, sorry. Nampak macam tak ikut pengembangan kan. Baik, tapi yang penting anda semua sekarang telah pun ataupun sedang melalui fasa PDPR ataupun pembelajaran dalam talian. Begitu juga dengan pelajar-pelajar di universiti, di mana-mana pun, sekolah rendah, sekolah menengah semua. Sekarang tengah mengimplementasikan PDPR ataupun belajar dari rumah lah. Dan di universiti saya pun sama, tidak terkecuali. Saya untuk berkongsi pengalaman, saya start foundation selama setahun dan foundation saya fully di kampus lah. Maknanya kami ada kesempatan untuk melalui suasana belajar di kampus, ada orang kata environment ataupun the vibe yang ada di kampus itu untuk buat kita lebih semangat dan sebagainya. Namun sejak negara kita diuji oleh pandemik COVID-19, kita sedar bahawa corak pembelajaran dan pengajaran PDPR adalah sangat berbeza. Tapi kita selaku pelajar maupun guru sekalipun perlulah sentiasa adapt untuk this turbulent environment dan alhamdulillah untuk meyakinkan adik-adik, saya setakat semester 5 di DRB Highcom University berjaya memperoleh CGPA 3.99
walaupun dalam dikala kita belajar di rumah dengan keterbatasan kekangan dan sebagainya, dan di sini saya ingin menceritakanlah sedikit kepada adik-adik. Yang pertama sekali, bila kita belajar secara atas talian ni, antara benda yang patut kita utamakan adalah kita punya facility dan juga device. Contohnya, kalau kita nak belajar, takkanlah kita macam mana kita nak belajar kalau kita tak ada device yang betul, kita tak ada device yang orang kata sesuai untuk kita belajar dan sebagainya. Jadi ini juga antara masalah yang berlaku yang saya lihat. Ada beberapa pelajar yang mempunyai kekangan, mungkin keluarganya kurang kemampuan, dan device itu dikongsi oleh adik-beradik yang belajar di atas talian, dan mungkin pihak MRSM ataupun pihak universiti sendiri, kami sentiasa mengutamakan pelajar-pelajar tersebut untuk kita berikan bantuan dan sebagainya. Yang kedua, dari segi environment. Saya sedar environment bila kita belajar PDPR adalah sangat berbeza, yang mana kita bertugas sebagai seorang pelajar, kitalah juga sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang. Dan itu antara kekangan-kekangan bila tengah belajar, adik tolong buang sampah, adik tolong tengokkan ikan tu tengah hangus ke tak tu, kan. Itu antara kekangan-kekangan. Tapi kita ada cara-cara untuk kita mengatasi kekangan-kekangan tersebut, dan saya yakin dalam soalan akan datang akan kita kupas tentang perkara-perkara ini. Jadi adik-adik, sekadar permulaan soalan pemanas badan, saya ingin pesan kepada adik-adik untuk sentiasa kuat, bermotivasi, bersemangat tinggi walaupun kita belajar secara atas talian. Kerana Allah sebut apa dalam Al-Quran? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Maksudnya tak kiralah belajar di kampus, belajar di maktab ke, belajar di rumah ke, kita tetap perlu menuntut ilmu, betul tak adik-adik? Dan benda tu kita kena letakkan dalam fikiran, our mindset, untuk kita sentiasa menghadapi apa-apa sekalipun cabaran, dan kita perlu letak mindset bahawa kita mampu menyelesaikannya, dan mudah-mudahan semua dipermudahkanlah dalam urusan PDPR. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Hakim. Kalau saudara Ikmal pula, macam mana pengalaman menghadapi online class ni? Baik. Pengalaman saya waktu online class tu, saya ingat lagi. Waktu tu dalam pertengahan bulan 3. So waktu pertengahan bulan 3 tu kita orang saya time tu baru SEM 2, tengah cuti pertengahan SEM. Terus jadi saya buat kita santai-santai. So saya nak cerita pengalaman saya mula dari situ. Jadi pada waktu tu kita orang dapat berita katakan time tu cuti 2 minggu. Kan? Time tu waktu first PKP, so kita cakap cuti 2 minggu. Okay, tak apa, cuti 2 minggu. Habis cuti pertengahan SEM tu tak apa, kita orang balik. Sebab bagi course saya ambil International Baccalaureate. International Baccalaureate ni dia satu program di mana saya kena buat bukan lebih kurang macam mini thesis ataupun mini research paper, di mana contohnya macam saya ambil subjek Physics dan Chemistry. So saya kena buat eksperimen, and then saya kena tulis satu kertas, ataupun macam saya kena tulis macam kalau mesti kita biasa buat lab report kan. So saya buat report tu boleh kata minimum dia nak 12 page. Berkurang 6-12 page macam tu. Jadi bila mana waktu awal tu kita orang cakap cuti, okey tak apa. And then tahu-tahu saya dapat balik ke kampus bulan 7. Bulan 7 baru dapat balik ke Banting. Jadi sepanjang 4 bulan berada di rumah tu macam-macam yang berlaku. Pada waktu awal-awal tu agak sukar, sebab bila dekat rumah saya faham sangat macam kita semua dalam ni semua kita pelajar. Saya Hakim, saudara Hakim, korang semua kita pelajar. Tengah bercakap ni kelas sebelah katil. Ni kelas sebelah katil. Macam mana? Ni kelas depan TV. Ni kelas sebelah ni makanan. Macam mana tu? Jadi benda tu waktu awal tu macam tak ada apa lah. Benda sikit dia, sekejap je pun. And then masa pun berlalu, kes naik apa semua. Jadi bagi saya struggle yang ada macam saudara Kim mention tadi, kita ada bila dekat rumah dengan dekat kampus ataupun dekat maktab, benda sangat berbeza. Kalau dekat rumah kita ada tanggungjawab sebagai anak kan, sebagai abang, kakak dan juga sebagai pelajar kan.
Kadang waktu tengah kelas pun ada waktunya terpaksa mungkin angkat baju kejap ke, ataupun apa, ada nak kena buat something lah, mak ayah kita minta. And then kalau kita tak buat, rasa macam terkilan lah lepas tu. Jadi pada pendapat saya, cikgu Hamidah ada mention berkaitan dengan struggle pelajar yang dilalui oleh adik-adik semua lah. Di mana ada yang tidur, ada yang terlepas kelas, ada yang ponteng sengaja apa semua. Pada pendapat saya faham kenapa benda terjadi. Saya faham sangat kenapa benda terjadi. Jadi apa saya nak pesan di sini adalah korang yang berada kat MRSM.M sekarang, korang semua target untuk SPM dulu. SPM ni penting tau. Disebabkan SPM, macam-macam option untuk pelajaran boleh pergi. Contohnya macam saya beritahu result SPM saya dapat 5A+, 3A dan 1A-. Jadi menggunakan result saya tu, saya apply bisnes Wamara, and then saya dapat tawaran ke Kolej Mara Banting, International Baccalaureate, dan bulan 9 ni saya akan pergi ke overseas. Kalau Hakim pula dengan result dia dapat full scholarship lagi kan? Betul, kalau boleh saya kongsikan sebagai pemangkin semangat adik-adik lah kan. Dengan result SPM ni betul kata Iqmal, ia adalah one step untuk kita ke hadapan, sama ada kita pilih jalan sukar ataupun jalan mudah. Kalau kita nak jalan mudah, score well dalam kita punya SPM. PT3 sekalipun kan. Macam saya, alhamdulillah saya berjaya mendapatkan full scholarship di foundation dan melayakkan diri untuk mendapatkan full scholarship di bachelor, dan alhamdulillah, insyaAllah kalau ada rezeki akan diserap masuk terus bekerja di bawah DRB Haikom Berhad. Okay, silakan Kemal, maaf mengganggu. Baik. Itu yang kita mahu dengarkan. Jadi diharapkan dengan apa yang kita orang dua kongsikan, apa benefit dapat dari SPM. Waktu form 4 atau form 5 selalu rasa macam apa benda SPM ni, buat biasa je, nanti takkan lulus je tak apa lah kan. Tapi bila kita dapat result yang okey, sebenarnya SPM tu betul orang kata adalah satu turning point dalam hidup. Jadi agak sangat-sangatlah penting untuk korang semua yang ada dekat MSL sekarang untuk kekal fokus, sebab memang betul waktu pandemik ni sangat-sangat mencabar. Saya pun ada perkara yang berlaku apa semua, kalau sempat saya kongsikan. Dan dikala anda juga berada di rumah, cikgu-cikgu pun berada di rumah. Diorang pun mengajar kepada korang semua dalam situasi yang sama. Ada anak kan, kena minta, mungkin pada sesama kena fulfill tanggungjawab selaku seorang suami, selaku seorang isteri, selaku seorang mak, selaku seorang ibu bapa, dan juga sebagai seorang guru. Jadi kita tak boleh rasa macam melantar cikgu, tak nak masuk kelas apa semua. Tak boleh macam tu. Sebab kita dan cikgu, dua-dua kita sedang berjuang dalam pandemik ini. Kita memang agak susah yang cakap kan, tapi bila lama-kelamaan, bila dengan saya punya akademik pun okey, cuma rasa macam semangat belajar tu agak kurang. Tapi bila kita fikir balik, aku ada diri aku ada cikgu aku ada jemaah ayah aku. Adakah berbaloi ataupun patutkah aku bersikap macam ni dalam menuntut ilmu, menuntut pelajaran ni? Patutlah aku bersikap macam ni. Jadi benda tu kita kena tanya setiap hari kat diri kita untuk mendapatkan keberkatan dan juga kejayaan. Saya serahkan kembali kepada mula kita. Terima kasih Saudara Iqmal. Seperti yang Saudara Hakim cakap tadi, bila kita duduk kat rumah, tanggungjawab kita sebagai anak, abang, kakak, pelajar, kita kena seimbangkan. Ada tips tak yang boleh dikongsikan dari Saudara Hakim untuk pelajar mengurus masa mereka ketika berada di rumah? Sebab ramai pelajar nak tahu cara nak bahagikan masa untuk buat tugasan sekolah, nak study, dalam masa yang sama kita kena tolong parents lagi. Silakan. Betul. Jadi sedikit tips daripada saya yang pun tak seberapa hebat macam anda-anda semua. Apa yang saya boleh kongsikan adalah yang pertama, buat jadual. Buat jadual ni kadang-kadang orang pandang remeh. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang jadual ni orang kata kalau tak ada jadual pun aku tahu apa aku nak buat hari ni. Aku sekadar letak kat otak, aku boleh run my life
macam biasa kalau tak ada jadual. Tapi sebenarnya rakan-rakan hadirin hadirat yang saya kasihi, buat jadual ni membuatkan kita lebih disiplin. Sebab apa? Kita punya time frame. Okey, pukul 8, pukul 9 buat apa? Masuk bicara santai dengan Hakim dengan Ikmal. 9:11 buat apa? Solat duha, lepas tu tolong mak siapkan barang-barang untuk masak lunch contoh. Pukul 11, pukul 12 buat apa? Study. Kan? Dan saya yakin bila kita ada jadual yang teratur, insya-Allah masa kita di rumah akan jadi lebih teratur lah. Tapi perlu kita ingatkan bahawa bila di rumah, jadual tu perlulah bercampur dengan kerja rumah. Janganlah kita bila di rumah, kita anggap kita ni hidup seorang, tak ada ibu bapa untuk kita tolong dan sebagainya. Jadi bila kita buat jadual tu, includekan sekali jadual-jadual masa-masa untuk kita bersama dengan keluarga, masa-masa untuk kita tolong mak ayah, tolong adik buat homework dan sebagainya. Jadi jadual itu yang pertama. Yang kedua, memang kena disiplin. Bila disiplin, insya-Allah masa yang kita atur tadi akan kita patuhi dengan time frame yang kita telah letakkan. Dan bila kita terlajak ataupun kita tak ikut time frame, cuba kita muhasabah, kita denda diri kita kita buat apa yang patut untuk make sure yang kesilapan yang kita buat sebelum ini, hari ini tidak akan kita ulang pada hari-hari yang mendatang. Dan yang ketiga, untuk kita urus masa dengan lebih baik di rumah, sebab apa? Allah pun sebut tentang masa dalam surah Al-Quran kan. Wal as innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi berkait dengan surah yang saya bacakan tadi, hendaklah kita solat di awal waktu. Percaya ataupun tidak, jika kita solat di awal waktu, nescaya kita punya jadual harian tu kita akan jadi rasa lebih tenang. Kita rasa macam tenang, tak ada kejar-kejar dan sebagainya. Bila kita solat di akhir waktu, kita rasa macam tak tenang. Kita rasa macam ada benda yang tertinggal, ada benda yang kosong. Hati kita pun jadi tak tenang, buat kerja pun jadi tak efektif dan sebagainya. Jadi dalam jadual yang kita letak tu, make sure ada waktu solat kita spare untuk kita solat di awal waktu. Selain daripada waktu-waktu wajib, cuba untuk kita amalkan solat-solat sunat seperti solat sunat duha yang mana mendatangkan rezeki kepada kita. Rezeki tu bukan hanya datang dari in term of kewangan, duit dan sebagainya. Rezeki tu sebenarnya datang dalam pelbagai bentuk. Ia boleh jadi kita dapat result yang baik, kita dapat kawan yang baik, dapat cikgu yang memahami, cikgu yang murah hati, marking paper kita dan sebagainya. Dan insya-Allah bukan kata kita solat duha hari ni esok turun murah rezeki. Tak semestinya. Mungkin kita solat duha tak berhenti sejak hari ni, sebelum ni dan selepas ni, kita punya aktiviti ataupun urusan pada masa akan datang pun akan jadi lebih lancar dan sebagainya. Jadi itulah sedikit yang boleh saya kongsikan kepada hadirin hadirat yang saya kasihi. Selamat datang kepada Ansara PDRM yang sertai kita hari ini. Okey, terima kasih Saudara Hakim. Kalau Saudara Ikmal macam mana kalau urus masa? Mesti setiap orang ada cara yang berbeza kan? Ya, betul. Jadi kalau saya menguruskan masa, sama macam Hakim mereka, ada buat jadual juga. Cuma saya kelas dekat KMB sama macam dulu kat Mansion. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi Isnin sampai Jumaat tu sah-sah 8 pagi 5 petang tu tak kacau dah sebab kelas daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1.30 and then pukul 2.30 sambung prep. Bukan prep lah, ada kelas tambahan lagi petang. And malam pula memang auto akan sambung buat homework lah kan. Dan juga saya kena siapkan saya punya coursework apa semua. Jadi pengurusan masa yang bagi saya, yang saya belajar paling penting bagi saya adalah jangan tangguhkan kerja. Jangan tangguhkan kerja langsung. Menangguhkan kerja ni, saya ni antara boleh kata seorang penangguh kerja yang agak berjaya jugalah kan. Di mana tangguh kerja ni so far okey lagi. Cuma bila dekat KMB ni saya akan cerita pengalaman saya. Saya ni orang kata apa, kita tak ada lah rajin mana kan. Kita biasa-biasa je. And then bila tangguhkan kerja sampai tahap saya punya coursework ni, kita kena buat essay 4,000 patah perkataan.
Jadi orang lain buat daripada pertengahan bulan 6 sampai ke awal tahun bulan 3 tahun ni, pertengahan bulan 6 tahun lepas. Saya buat daripada bulan 1 sampai bulan 3. So 6 bulan tu hilang. 6 bulan tu saya orang kata apa, bad habit tu masuk lah. Jadi kan. Jadi berada di KMB tu saya belajar orang kata apa, untuk tak membazir masa ni, untuk tak tangguh kerja ni the hard way. Di mana saya kena siapkan kerja pukul 2-3 pagi apa semua sampai 4 pagi, sampai pukul 1:30 pagi pun saya punya penasihat untuk saya punya coursework tu call, tanya mana draft apa semua. Jadi bila kalau boleh pupuk dekat MSM ni untuk tak tangguh kerja, tak tangguh homework apa semua, sebab nanti rasa macam tak apa lah, kita scream dulu ke, ataupun pergi main klasik dulu ke apa kan. Tak main ML, tak main PUBG, dia tahu sikit-sikit je. Jadi benda tu adalah satu perkara yang patut dielakkan. Sebab menangguhkan kerja ni, orang kata boleh menyebabkan anda jatuh depression. Itu saya cakap. Dia boleh merosakkan mental health anda. Sebab bila memang waktu awal tu kita macam tangguh kerja macam tak apa lah, nanti buat, and then kerja lain pula masuk. Kerja yang belakang-belakang tu bila nak buat? Satu bad habit yang selalu saya pun belajar, yang saya rasa orang yang selalu tertangguh kerja ni adalah di mana kita akan sort by priority. Macam tu macam ni kerja Mac dengan kerja English contohnya. Macam buat Mac luar, English nanti nak buat. Contoh. So bila English tu tolak tepi, tak samakan kepentingan dia dengan Mac, benda tu akan memakan diri anda di masa akan datang. Dalam masa terdekat tu pun dah akan ada efek. Jadi benda tu sangat-sangatlah tak baik kalau anda nak terus kekal, orang kata berjaya dan berada tahap optimal dekat tambah-tambah berada kat rumah. Ya betul. Saya cikgu pun ada pesan yang mana ada kes mana pelajar tak masuk kelas sebab main game sampai ke pagi buta apa semua. Jadi satu soalan yang saya ingin tanyakan kepada anda semua kan, selalu main game ataupun tengok drama sampai ke subuh kan. Adakah dengan main game ataupun tonton drama ataupun buat apa-apa pun sampai ke pagi, sampai tak buat homework apa semua, adakah benda tu menjamin masa depan anda? Adakah benda tu menjamin masa depan anda? Saya pun ada waktu di mana saya pun enjoy, contoh macam tengok anime ataupun main game. Saya pun buat benda tu, tapi saya tak adalah sampai tahap di mana tak payah tak tidur pagi apa semua. Kita set time lah, contoh macam pukul 2 stop kan, pukul 12 tengah malam stop. So esok ada kelas. Bila kelas, kalau tidur contoh pukul 5 pagi, kelas mula pukul 8, 3 jam ke tidur. Boleh go tak? Tak boleh. Tipunya. Boleh lah dalam seminggu nak push boleh lah. Push minggu lagi, 2 minggu, gila. Tobat kak? Mesti kak? Gila kan? Boleh go tak boleh go tu satu hal. Satu hal lagi, maaf mencelah. Satu hal lagi sebenarnya kesihatan kita lah. Kesihatan kita bila kita tak jaga tidur dan sebagainya. Betul. Tak jaga tidur apa semua, nanti performance dalam kelas drop. Sebab pagi-pagi buta dah macam tu ke apa semua. Dengar tambah kalau pagi-pagi tu mula subjek yang berat, lagi susah. Nanti bila terlepas syllabus, and then homework tak buat. Nak kena kecak syllabus. Waktu kelas terbazir, waktu luar kelas pun bazir. Bila nak buat semua benda tu? Memang waktu seminggu, 2 minggu macam benda tak ada apa pun. Nanti bila masa akan datang nanti, tengok saya jamin cakap, berani kat diri. Anda buat dah sebulan, tahu lah jadi apa nanti. Bukan ni bukan belum cerita lagi cikgu-cikgu subjek kejar tau. Dah tak buat homework apa semua, sakit. Okay. Jadi saya kembali kepada mula. Pesanan abang-abang, bagus. Ya. Terima kasih saudara Ikmal. Selamat datang kepada guru-guru yang sudi untuk sertai program kita pada pagi ini. Okey, seterusnya kita berpindah ke topik isu mental health. Macam
macam kita tahu kan banyak student cakap kurang motivated, rasa macam dah nak give up, rasa macam stress, banyak sangat benda nak kena buat kan, nak buat itu, nak buat ini dekat rumah kan. Jadi saudara Ikmal, boleh tak anda berikan cara untuk menguruskan kesihatan mental waktu PDPR ni? Baik, kesihatan mental, isu ni agak berat sebab boleh kata mana-mana institusi dan juga kalau kita tengok di sosial media, ini adalah satu perkara yang menjadi membimbangkan di kalangan pelajar, di mana sampai ada yang rasa nak berhenti sekolah, ada yang nauzubillah sampai bunuh diri apa semua. Jadi kalau saya, ni saya punya pendapat lah, saya punya betul untuk menjaga kesihatan mental ni adalah kawan-kawan. Kawan-kawan tu penting. Kawan-kawan ni bagi saya adalah faktor utama di mana saya berjaya untuk orang kata apa, kekal mengekalkan kewarasan saya sepanjang berada di pandemik ni. Sebab bagi saya kawan-kawan ni, especially classmate, di mana kami ni sekali belajar sekali subjek sama setiap hari lah. Jadi dia faham kita, kita faham dia. Kalau cerita macam dekat kawan sekolah lain, dia susah sikit sebab tak sama struggle. Kalau macam saya punya pressure adalah kalau saya tak lepas requirement, saya akan masuk ke universiti lokal saja. Jadi kalau tak lepas benda tu, rasa rugi lah sebab saya belajar 2 tahun. Kalau belajar setahun and then masuk lokal, okey. Tapi sebab 2 tahun saya dah belajar dekat KMB, belajar penat-penat apa semua tapi tak dapat lepas target tu, agak rasa rugi. Jadi kesihatan mental ni dia macam-macam. Kita ada anxiety, kita ada depression. Ya pasti Cikgu Nurul Ilmi dengan Cikgu Hamidah akan expert lah benda tu. Saya sikit-sikit je. Saya pun dulu PRS juga waktu Form 3. Jadi ke mental health ni, kedua saya akan bersembang dengan kaunselor. Jadi kaunselor adalah kata apa, orang yang arif tentang macam mana nak menguruskan masalah mental health ni. Biasa dia mental health ni, isu ni dia akan datang daripada sebab yang biasanya common. Contohnya macam saya cerita ni, menangguhkan kerja. Tangguhkan kerja, and then bila kena kejar dengan cikgu apa semua, jadi benda tu tambah-tambah jadi stres, jadi down, block, tu hilang, kan. Ada juga yang pressure disebabkan bila macam Hakim cerita awal tadi, selaku anak, selaku pelajar. Jadi dapat pressure daripada mak ayah pun ada. Jadi nasihat saya untuk bahagian untuk keadaan di mana anda pressure disebabkan di rumah, oleh disebabkan contoh mungkin disebabkan tekanan keluarga. Jadi sarangan saya adalah untuk anda berbincang dengan mak ayah anda sendiri. Kena bincang dengan mak ayah, kena cakap, "Ma, Abah, kita nak kena cakap sekejap tentang prestasi saya." Contoh, kena ceritakan apa yang menyebabkan kita ada masalah, apa semua. Mak ayah tu pun salah satu faktor apa nama kata apa, individu yang penting dalam kita menjaga kita punya kesihatan mental. Dan juga satu lagi yang menyebabkan depression adalah academic performance yang tak berapa okey. Ada benda tu sangat-sangat selalu berlaku. Jadi macam saya cakap, kawan-kawan kita ada, jadi kita minta kepada kawan-kawan untuk ajar mana yang kita tak tahu, mana yang kita tahu, mana yang kita tahu, kita ajar kawan kita. Jadi support system tu saya rely, kalau saya rely kepada perkara tu. Kita rely kepada sahabat seperjuangan kita. Baik. Boleh balik kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Ikmal. Kalau saudara Hakim, macam mana saudara buat untuk hilangkan stres, untuk keep diri saudara motivated sepanjang online class ni? Baik. Jadi sebelum kita ke situ, saya sebenarnya tertarik untuk saya ceritakan pengalaman saya, bukanlah pengalaman saya sendiri. Maknanya orang sekeliling saya yang dekat dengan saya, nama dia Ali, bukan nama sebenar. Dia merupakan kawan saya ketika foundation. Saya sama-sama dengan dia ketika foundation. Dia antara pesaing hebat saya lah. Maknanya waktu SEM 1, kita orang berdua je dapat 4 flat.
Maknanya waktu SEM 2 pun kita orang akan compete untuk make sure siapa menang lah kan. Compete in a healthy way lah, bukan jenis sihir-sihir Kak G semua tu. Nauzubillah min zalik kan. Baik. Balik kepada cerita tadi. Nak dijadikan cerita, saya grad foundation dengan CGPA 4.0 alhamdulillah dengan bantuan guru-guru, lecturer dan rakan-rakan. Tapi rakan saya Ali bukan nama sebenar tu, dia terkandas di semester 3. Dia tak dapat nak habiskan semester 3, dia defer the semester, dia tiba-tiba hilang dalam group chat. Orang yang selalu buat status tiba-tiba tak ada status. Orang yang selalu buat story tiba-tiba tak ada story, Instagram dan sebagainya. Jadi kami kawan-kawan pun pelik, mana perginya Ali bukan nama sebenar ni. Rupanya kami difahamkan beliau ataupun dia ni mengalami mental health ataupun mental health issue ataupun depression yang sangat teruk lah. Antara faktor yang menyebabkan dia mendapat depression ataupun mental health issue ni adalah yang pertama daripada keluarganya, yang kedua daripada sejarah silamnya, ada abuse dan sebagainya, dan yang ketiga corak pembelajaran yang tidak sihat lah. Jadi bukan niat saya untuk menceritakan ni untuk memburukkan Ali yang bukan nama sebenar ni, tapi untuk menjadi pengajar yang sedang menghadapi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ni. Sebab saya nak highlight bahawa mental health issue ataupun depression ini bukanlah satu penyakit yang boleh kita ambil mudah. Ia merupakan satu masalah yang kalau kita tak bendung, ia akan menjadi kepada masa depan kita yang kian hitam dan tidak bernyawa lah. Dan benda ni ada beberapa cara yang boleh kita bendung. Yang pertama, apa yang boleh saya kongsikan, di peringkat MRSM sendiri, kita ada 2 kaunselor hebat kita, Cikgu Nurul Helmi, Cikgu Hamidah, yang mana daripada dulu saya yakin mereka berjaya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh unit kaunseling dan PRS untuk memastikan bahawa kawan-kawan pelajar-pelajar MRSM PDRM sentiasa berada dalam emosi yang sihat dan sebagainya. Dan andai kata anda semua ada mengalami masalah-masalah seperti mental health issue dan sebagainya, bolehlah merujuk kepada mereka. Dan kalau malu, rujuk dulu kepada PRS. PRS akan ajukan kepada kaunselor dan mungkin ada prosedur-prosedur yang perlu diikuti dan sebagainya. Itu yang pertama. Kerana saya yakin kaunselor kita bukanlah kaunselor yang calang-calang, bukan yang biasa-biasa. Mereka adalah kaunselor yang bertauliah, yang boleh membantu kita dari sudut itu, yang mana mereka adalah expert ataupun spesialis lah dalam hal sebegitu. Yang kedua, saya yakin ada yang berpendapat bahawa 2 kaunselor tak dapat nak kontrol beberapa ratus pelajar MRSM PDRM. Jadi cadangan saya, ini pendapat saya lah, kalau rasa perlukan terapis luar, boleh berjumpa dengan terapis luar. Sebab ada kawan-kawan saya sendiri pun tidak berhubung dengan kaunselor universiti. Mereka lebih cenderung untuk berhubung dengan terapis di luar untuk mereka adakan satu analisis ataupun assessment tentang diorang punya kesihatan mental dan sebagainya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kita sendiri learn how to regulate our mental health. Macam mana kita nak memastikan kita punya mental health sentiasa dalam keadaan baik dan sentiasa dalam keadaan yang membolehkan kita esok bangun pagi rasa fresh, rasa nak hidup, rasa nak belajar, rasa nak jumpa ibu bapa yang bagi yang masih hidup. Dan sekarang kita ada banyak platform-platform yang mengajar how to regulate our mental health. Kita ada di YouTube, kita ada podcast, kita ada di Twitter. Kalau boleh elakkan baca komen-komen ataupun medium-medium yang toksik untuk memastikan diri kita jauhlah daripada toxic environment dan sebagainya. Kerana ianya sedikit sebanyak dapat memberi kesan yang sedikit buruk kepada diri kita kalau kita terus terperap dalam toxic environment ataupun toxic circle. Dan akhir sekali, saya harap mental health ini adalah satu perkara yang kita tak patut ambil rendah, pandang rendah atau ambil mudah, dan pastikan kita sendiri bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan mental kita ada dalam keadaan yang terbaik, dan tanggungjawab kita juga untuk memastikan
kesihatan mental kawan-kawan terdekat kita, circle kita, geng-geng kita kan ada grup WhatsApp masing-masing kan. Pastikan rakan-rakan kita pun berada dalam keadaan baik. Kerana kadang-kadang kawan ni lah orang yang kita selalu bercerita. Bila umur kita makin membesar, makin mendewasa, saya yakin kurang daripada kita yang lebih cenderung untuk cerita dengan ibu bapa dan lebih cenderung untuk bercerita dengan kawan-kawan. Kerana itulah fasa pembesaran sebenarnya kalau saya sendiri pun kan. Dan akhir sekali saya boleh rumuskan bab mental health ni, tolong jangan ambil mudah, tolong jangan pandang rendah dan pastikan guna saluran-saluran yang betul. Kalau tiba-tiba hilang ingatan kan, macam mana nak control our mental health ni kan, Google, macam-macam info ada. Kat situ kita boleh dapat lihat macam mana kita nak regulate our mental health. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Hakim atas pandangan tadi. Betul, mental health ni sangatlah kita perlu titik beratkan. Sebab kalau mental health kita tak okey, macam manalah kita nak study dengan elok kalau keadaan kita sendiri tak happy untuk kita nak buat sesuatu benda tu kan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke sesi soal jawab di mana soalan-soalan ni kami dah kumpul sebelum program bermula di Google Form. Kami open untuk student untuk memberi luahan ataupun soalan untuk mereka tanya kepada ahli panel. Jadi untuk soalan yang pertama, saya bacakan soalannya. Okey. Bolehkah saudara Hakim dan Ikmal terangkan dan share how to score every subject teras dan how to study sejarah efficiently? Silakan. Baik, kalau saudara Ikmal tak nak, saya lalu dulu Nanti Ikmal top up lah apa yang saya terkurang dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan untuk belajar ni, dia ada banyak cara. Apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan pengetahuan saya, tak tahulah jika ada lebih banyak, tapi yang saya dapat tahu ada 4 cara yang kita boleh belajar. Iaitu yang pertama melalui visual, yang kedua melalui auditory, dan yang ketiga melalui kinestetik, dan yang keempat melalui writing or reading. Jadi yang pertama, visual, iaitu kita belajar, kita cenderung untuk belajar melalui pemerhatian, kita tengok gambar, diagram, maps dan sebagainya, kita boleh mudah faham. Yang kedua, auditory. Auditory tu apa? Dia sebenarnya lebih kepada percakapan, pendengaran. Maknanya bila auditory ni kita lalui, bila group discussion, bila kita berbincang dengan kawan-kawan kita, kan kita mendengar, kita bercakap dan sebagainya, itulah auditory. Yang ketiga, kinestetik. Apa itu kinestetik? Dia lebih kepada learning by doing. Maknanya kita belajar dengan cara kita buat. Contohnya apa? Simulation. Contoh pilot. Macam mana pilot belajar buat kapal terbang? Diorang ada belajar teori dan diorang ada belajar simulation. Diorang belajar simulation tu antara benda yang boleh buat mereka lebih faham contohnya. Dan yang terakhir adalah reading or writing, iaitu dengan cara membaca ataupun menulis. Dan ini adalah 4 cara-cara yang belajar yang boleh saya utarakan, dan kita masing-masing ada cara belajar yang pendekatan belajar yang berbeza. Contoh saya lebih kepada perbincangan, iaitu auditory. Saya lebih kepada yang pertama, visual, saya melihat diagram dan sebagainya. Jadi kita perlu kenal pasti cara manakah yang paling sesuai untuk kita. Kalau semua sesuai, buat semuanya. Buat ekstra. Kita buat semuanya untuk kita dapatkan input dan output yang lebih memberangsangkan. Dan yang kedua, saya ada terdengar tentang sejarah tadi. Untuk subjek sejarah ni, apa yang boleh saya kongsikan berdasarkan pengalaman SPM sejarah. Wah, hari tu alhamdulillah lah, cikgu-cikgu sejarah banyak membantu kan. Antaranya perkara tips-tips yang boleh dilakukan adalah untuk kita buat past year question. Begitu juga dengan subjek-subjek yang lain, kita buat past year question SPM untuk PT3 dan sebagainya. Past year question ni, past year question, salah grammar. Tapi tak apalah, soalan-soalan tahun lepas ni sebenarnya ia adalah salah satu teknik untuk kita faham pattern soalan-soalan yang akan ditanya di peperiksaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita malas nak fikir sendiri past year question ni, ini cara Ikmal bagi tahu saya dululah waktu SPM. Ternyata berjaya. Dia kata kalau malas
salin je jawapan. Tak pastilah kalau dibenarkan oleh guru-guru yang ada kan. Tapi salin je jawapan. Bila kita baca soalan, kita baca jawapan. Jangan salin saja. Kita baca soalan, kita baca jawapan yang kita tulis, kita fahamkan kenapa jawapan dia macam ni, kenapa soalan dia macam ni. Kenapa jawapan dia macam tu. Jadi kita kena digest, kita kena faham apa itu soalan pasir-pasir yang sebenarnya pada saya sangat-sangat membantulah. Dan akhir sekali, saya selalu terapkan dalam diri saya juga sehingga kini, iaitu work hard dan work smart perlulah kita aplikasikan dalam keadaan-keadaan yang memerlukan. Contoh, ada keadaan yang memerlukan kita untuk work hard, ada keadaan yang memerlukan kita work smart. Work smart bukannya maksudnya tiru terus hantar, tak. Work smart ni, contoh kita di PDPR kan, kita ada kemudahan untuk refer di internet dan sebagainya. Bukan kata kita plagiat, tapi kita tengah mencari info, kita tengah research, mengkaji. Tapi make sure untuk kita fahamkan. Bila kita fahamkan, insya-Allah benda tu melekat, bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak, kita fahamkan dan kita aplikasikan, kita tanam dalam otak kita. Dan kalau ada soalan yang sama, kita bagi jawapan yang sama, insya-Allah mudah-mudahan itulah sedikit daripada saya. Saudari Ikmal mungkin ada sedikit sebanyak. Tafadhal. Baik. Jadi apa yang Hakim cakap tu betul lah tu. Kalau kita macam salin jawapan tu, pasti macam Hakim cakap, pasti ada dibenarkan oleh guru-guru kan. Tapi dalam skema tu, ataupun macam contoh macam kita jawab paper SPM Management contohnya, dalam skema jawapan tu, itu adalah benda yang dimahukan oleh orang kata pemeriksa. Jadi macam kongsi macam ni tak, kongsi tips exam. Okey, bagi saya kalau untuk kongsi tips tentang jawab exam ni, baca skema tu bukannya sekadar kita salin and then kita salin saja tapi tak fahamkan. Sebab skema tu adalah apa yang dimahukan oleh pemeriksa. Jadi kita waktu kita jawab exam tu, kita cuba baca satu soalan tu. Nyatakan beberapa, contohnya kenapa Parlimen Suara datang Melaka contohnya. Lepas tu daripada benda tu kita kena jadi pemeriksa. Kita fikir apa agaknya jawapan yang boleh orang kata apa macam memuaskan hati pemeriksa kena dengan soalan tu. Dan kalau Hakim cerita ada 4 cara untuk study tu, saya pula bagi jawapan saya untuk setiap subjek ni cara pembelajaran dia adalah berbeza. Contohnya macam mana? Okey, kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, apa semua subjek bio, chem, fizik. Setiap subjek tu dia berbeza. Cuma mungkin kita boleh grupkan. Okey, contohnya macam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So dua-dua tu ada essay, ada penulisan. Jadi bagi saya amalkan dekat KMI pun saya belajar Inggeris juga. Di mana kalau boleh buat, kalau rajin kan, seminggu sekali kita buat satu essay yang ringkas, satu essay, satu soalan. And then hantar ke cikgu untuk semak. Supaya bila kita buat dan kita hantar, so kita boleh faham, yang ni ke apa yang cikgu nak? Macam ni ke pemerintah nak? Macam tu. Sebab macam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni bukannya macam kita boleh baca sejarah, kita baca and then esok turun pro, tak boleh. Kita kena improve kata apa, step by step. Kat mana yang kurang? Pendahuluan ke, penutup ke, isi ke, macam mana ke. Ada contoh kita ada mat dengan nmat. Yang tu mujarabnya satu ke, latihan. Setiap masa latihan. Nmat saya pun dulu teruk. Saya pun dulu teruk. Dari pasal cikgu rumah. Jadi kelas, saya ingat lagi. Saya nak kongsikan sebab kita cakap macam mana nak score kan. Saya nak kongsikan saya punya pengalaman waktu SPM Malaysia dulu. Jadi saya dapat 8A, 1G. G tu apa? Admit. Jadi benda tu orang kata apa, lebih kurang berapa bulan sebelum SPM. Jadi benda tu menyebabkan saya rasa orang kata apa, betul-betul down lah. Sebab yang lain semua dah okey. Jadi admit G 29. SPM Malaysia tu trial. Itu memang last key indicator untuk ke SPM. Jadi apa saya buat? Saya fikir tak boleh nak buat apa dah. Bukan tak boleh nak buat apa dah. Tak ada cara lain dah. Kita kena attend kelas cikgu rumah pukul 6 sampai maghrib. Alhamdulillah
dengan join kelas Cikgu Roma apa semua, dan juga fokus dalam kelas dengan bantuan teacher Norian. Alhamdulillah saya dapat A-. Saya berkat sebab saya nekat, dia kata subjek lain aku boleh skor, asal dekat dalam slip SPM tu G baik. G. Memang down. Kalau saya tak tahu kalau orang lain dia. Memang down gila. Dah lah admit kan. Orang kata apa, antara salah satu subjek yang saya daripada awal lagi lemah. Tapi alhamdulillah, orang kata apa, dengan ambil pendekatan yang mana kita kena buat latihan juga. Kena juga orang kata apa, macam mat ni kita kena start daripada basic tu. Kalau basic naik ke atas memang tak boleh go. Jadi alhamdulillah disebabkan tu pun saya masuk ke KMB pun boleh strive walaupun ambil mat. Alhamdulillah. Kalau contoh macam subjek sains, bio, chem, fizik, itu memerlukan dua, satu pembacaan dan juga pemahaman, dan juga ketiga pun sama juga, itu pun mak skim pun nak kena master juga, tiga tu. Dan jadi saya rasa kira kot untuk yang kata kena study lah cara. Kalau saya boleh tambah sikit kan, Macam adik yang tak boleh, rakan-rakan yang saya hormati tak boleh nak buat seminggu satu, tak boleh nak buat macam saudari Kemal kat KMB, dia buat seminggu 10 esei, 20 esei macam tu. Kita buat satu esei seminggu pun cukup dah untuk kita make sure benda tu kita improve lah. Dan kita sebenarnya bertuah sebab kita generasi yang belajar buku teks sejarah tebal ni. Mungkin generasi akan datang buku sejarah tebal ni, mana kita tahu 2021 ke 2020 pun dah berapa tebal. Jadi bersyukurlah. Sedikit-sedikit. Betul. Baik, saya rasa itu dah rekod. So pendekatan daripada setiap subjek tu adalah berbeza. Dan juga tambahkan dengan cara pembelajaran yang Hakim showkan awal tadi, insya-Allah mujarab. Baik, boleh itu. Okey, terima kasih. Ada salah satu soalan ni, dia cakap, boleh ahli panel jemputan jelaskan bagaimana nak agihkan masa akademik dan juga agama lebih dari segi rohani lah, supaya kita dapat seimbangkan dan dalam masa yang sama jadi pelajar yang cemerlang pada masa akan datang. Ini spesifik Syekh Hakim ni. Sebenarnya bab rohani ni memang kepakaran Kemal, tapi tak apalah. Jadi soalan dia macam mana kita nak seimbangkan akademik dan rohani kan? Okey, baik. Pada hemat saya, selaku manusia biasa yang banyak kekurangan dan kelemahan, kita perlu seimbangkan kedua-duanya, betul. Agama perlu seimbang, akademik pun perlu seimbang. Tapi kita perlu sedar bahawa akademik itu juga adalah a part of the religion, a part of the agama, betul tak? Dalam agama, macam saya baca tadi, satu surah, satu petikan ayat daripada Al-Quran, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Jadi, akademik ataupun menuntut ilmu ini adalah separuh daripada agama, a part of the religion, dan memang patut kita bawa dua elemen ini sama-sama seiring. Kita perlu faham bahawa kita selain daripada kita menunaikan kewajipan fardu ain, kita juga perlu seiring untuk melakukan ataupun mengambil ilmu tentang fardu kifayah. Jadi bila kita utamakan akademik, bila kita terlalu utamakan agama, jangan kita lupakan akademik. Bila kita terlalu utamakan agama ataupun akademik, jangan terlalu ataupun terabai agama kita. Masya Allah, terbelit-belit. Ada sihir kah? Tak ada. Okey, na'udzubillah min zalik. Jadi itulah antara perkara yang saya ingin kongsikan. Akademik dan agama ini perlu seiring. Contoh, antara cara macam mana nak seimbangkan akademik dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akademik dan agama. Kita selang-seli dengan jadual kelas tu, bolehlah kita bentang sejadah, ambil wuduk, solat duha. Mudah-mudahan apa benda yang kita belajar mudah masuk, mudah serap. Allah tajamkan akal fikiran, Allah tajamkan ingatan kita, Allah mudahkan pemahaman kita, Allah mudahkan penyampaian kita biar orang lain faham. Jadi itulah sedikit. Jangan kalau kita terlalu taksub untuk buat ulang kaji pelajaran sampai kita tertinggal solat dan sebagainya. Jangan sampai kita
terlalu taksub mengaji ataupun belajar sehingga kita lupa tanggungjawab ataupun kewajipan kita dalam beragama. Dan saya yakin setiap agama, baik Islam maupun agama-agama yang lain, adalah semua agama mengutamakan untuk kita berbuat baik dengan orang lain. Antaranya kita bersedekah, menolong orang lain, menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi bila kita buat benda-benda tu, insya-Allah agama kita A, akademik kita A, diri kita pun A, insya-Allah. Silakan Kemal. Habib. Okey, next. Kembali kepada moderator. Berkaitan dengan rohani ni, saya ni tak adalah pro mana, tapi saya setuju dengan sekara yang pesanan yang diberikan oleh Syekh Mursyidul Hakim sebentar tadi. Jadi saya rasa tak ada apa saya nak tambah dari segitu. Jadi saya boleh buat moderator. Macam, okey, sebelum kita kembali ke moderator kan, macam dulu Ikmal di MRSM, saya biasa teman dia waktu rehat, waktu orang lain tengah makan, dia pergi ke surau masjid untuk solat duha, solat sunat hajat dan sebagainya. Kadang-kadang waktu malam, bayangkan orang tengah makan ataupun beratur beli nasi Cik Nah, dia boleh, saya pergi bilik dia, saya ingat tengah tidur, tengah duduk atas sejadah, tadah tangan ni, kepala ke atas macam ni. Dan benda tu yang boleh kita contohilah daripada Baik, boleh pada moderator. Okey, terima kasih. Untuk saudara Ikmal, saudara dapat sambung belajar overseas kan? Jadi boleh tak share sedikit tips untuk kami? Baik, tips. Bagi saya, tips untuk belajar ke overseas ni, pertama macam saya bagi tahu awal tadi. Pertama adalah SPM. SPM tu adalah satu kata apa, key indicator untuk apply ke overseas. Dalam ni semua, saya nak tahu, dalam ni semua form 5 kan? Kan? Form 5 juga? Tak, terbuka semua student. Oh, terbuka semua student. Okey. Baik, syukur Hezra Mikael. Alhamdulillah. Baik. Belajar ke overseas ni dia mula-mula lepas dah habis SPM tu, saya buat satu orang kata macam survey macam kita research tentang banyak jalan untuk pergi ke overseas. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah MARA. Jadi saya apply, time tu saya apply MARA. JPA pun ada, JPA dalam ni ada Fahimah Shah dalam ni sekolah kita, batchmate kami juga. Lagi kita ada Petronas, kita ada JPA, Petronas, Jasa Peneraju, Shell pun ada. Jadi ni adalah semua penaja-penaja yang untuk pergi ke overseas. Jadi salah satu orang kata apa, kenapa kita kena ada orang kata apa nama tu? Scholarship. Scholarship untuk pergi ke overseas adalah sebab kalau anda semua nak tahulah, saya belajar dekat Edinburgh nanti 4 tahun. Agak-agak berapa kos pengajian saya? Boleh moderator Syazwani dengan Syazlin boleh teka berapa agak kos pengajian saya 4 tahun? Saya rasa ribu-ribu juga. Ribu-ribu Okey. Syazwani? Mungkin lebih daripada tu. Mungkin lebih daripada tu. Okey. Jadi kalau untuk pengetahuan anda semua, saya punya kos pengajian saya sepanjang 4 tahun di Edinburgh adalah 977,000. Kurang 23,000 daripada 1 juta. Saya punya kos pengajian 4 tahun. Jadi kalau tak ada scholarship, memang tak sampailah tanah ke sana. Jadi mula-mula tips untuk saya adalah, pertama, fokus dulu SPM. Fokus dulu SPM, and then bila dapat result, and then baru kita research. Apa option yang kita ada? Setakat ni saya check kalau macam promote YTP lah kan. YTP, contohnya macam kita nak ambil subjek untuk, macam saya ambil International Baccalaureate di Kolej Muara Banting, mendapat sekurang-kurangnya grade A- dalam 7 subjek berikut. Bahasa Inggeris, matematik tambahan, biologi, fizik, kimia dan 2 subjek lain kan. So mula dengan 7A pun dah ada mula langkah untuk pergi ke overseas. Mula dengan 7A- pun dah boleh langkah ke overseas. Jadi bagi saya
diharapkan mungkin ada setengah pada saya waktu awalnya tak ada pun niat nak pergi ke overseas. Tak ada pasal niat pun. Sebab admit pun tak lepas kan. Jadi tak ada pun pasal niat betul. Jadi bila dah dapat result tu rasa macam dapat straight A mungkin boleh dapatkan beasiswa. Sebab saya nak murangkan beban maya saya waktu saya belajar. Saya tak nak membebankan maya saya. Jadi saya ambil pendekatan kita cari beasiswa and then alhamdulillah dapat beasiswa MARA. Dan kalau saya graduate first class, saya akan bayar 10% je. So daripada 977,000, saya akan bayar balik 97,000 saja. Bukan bayar juta tu, bayar juta tu memang tak lah. Alhamdulillah saudara Iqbal, alhamdulillah. Okay, jadi lepas habis SPM dapat result, research. Okay, apa option yang ada. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk korang semua. Sebelum habis belajar ataupun sebelum mula untuk apply belajar ni, kita kena identify awal-awal apa minat. Minat maksudnya minat tu macam contohnya macam sekarang saya daripada MSMG minat chemistry kan. Saya rasa Cikgu Azlina ada ikut dalam ni. Jadi Cikgu Azim tak setia. Jadi dua orang cikgu ni mengajar saya kimia dulu. Saya memang minat kimia daripada form 1 lagi. Kita dah baca buku textbook form 4. Jadi daripada situ saya dah macam okay tak apa lah. Okay, nanti form 4 ambil bio and then sama kimia. Alhamdulillah dapat. Jadi bermula daripada situ macam Hakim dulu ambil account. Dan sekarang Hakim ambil business Hakim. Bachelor of Islamic Banking and Finance. Saya apa nama Bank Islam, CIMB. Okay. Okay. Jadi bermula dari situ, kita kalau boleh daripada MSN tu dah kita tengok okay, apa aliran yang kita ambil. Ada kita tengok okay, apa degree option yang aku boleh pergi lepas ni. So daripada situ, sebab pergi ke overseas ni tak semua course tau. Tak semua course boleh main tam masuk je, tak boleh. Biasanya accounting ada juga overseas. Kalau boleh macam korang search YTP MARA untuk YTP MARA 2021, korang boleh search. Dia ada PDF dia, korang boleh tengok apa option yang ada. Macam biasanya subject science, architecture pun ada, finance pun ada, macam-macam ada. Engineering pun ada. Jadi bila kita ada informasi, kita lebih bersedia untuk membuat keputusan. Jadi kalau nak PM, kalau nak tanya pasal overseas ni lebih lanjut lagi, boleh PM kat Insta, boleh. Jadi saya rasa itu je kot. Boleh pada benda itu. Okey, terima kasih. Jadi pada pendapat saudara berdua, rasanya terlalu lambat tak kalau kita baru nak push sekarang, baru nak start sekarang dan nak dapatkan good result untuk SPM nanti? Okay, kalau berkaitan dengan push ni, dia saya boleh katakan your mileage may vary. Apa yang maksudkan dengan your mileage may vary ni adalah kita kena buat risk assessment. Bukan risk assessment dah. Kita kena buat assessment pada diri kita sendiri. Contoh macam saya ambil, contoh macam saya tadi, yang awal tadi saya dapat 8A 1G tu. Jadi berdasarkan benda tu, saya buat assessment. Okay, subjek yang 8 lagi, alhamdulillah dah okay. So yang tu keep it up, itu maintain. Yang tu jangan tinggal terus. Nanti 3 bulan untuk ke SPM, 2 bulan lagi untuk SPM tu bukannya sekejap kan. Balik dalam masa tu kita boleh lupa macam-macam. Jadi saya buat semua okay. Sekarang ni untuk admit kena naikkan 10 kali ganda. SPM MSN 75 lagi. 2 bulan lagi untuk SPM MSN. So bagi saya untuk mengetahui sama ada anda terlambat atau tak, SPM MSN atau trial itu adalah salah satu cara terbaik lah untuk tahu anda berada di mana. Bagi saya belum terlambat lagi. InsyaAllah kalau anda ada semangat, anda mempunyai kental lah untuk push through. Kata okay, aku dah target. Okay, aku dengar saudara Kemal cerita ini nak pergi UK. Aku rasa aku nak target pergi overseas kan. Aku rasa aku nak target nak dapat scholarship macam saudara Kim juga kan. Boleh, nanti bila kami belajar dapat kerja terus kan. Jadi daripada benda tu boleh jadikan itu adalah dorongan diri untuk kita push through.
Boleh, benda tu tak menjadi satu perkara yang impossible pun. Betul cakap. Daripada G kepada A- bukan mudah. Bukan mudah. Kalau saya anda boleh, kenapa anda tak boleh? Betul, memang waktu pandemik COVID ni pun memang susah. Bagi saya memang betul susah. Tapi soalan tahun ke tahun, soalan yang sama. Soalan tu dia akan macam contoh macam mat apa semua, ziarah apa semua, soalan yang sama. Jadi saya rasa itu saja saya punya perkongsian untuk hari ini. Baik, betul apa yang kata oleh Kemal sebentar tadi. Kalau saya pula, saya hanya boleh cakap better late than never. Jadi kalau anda rasa anda lambat, kalau anda tak mula sekarang, bila lagi anda nak mula? SPM-RSM 75 hari lagi dalam lingkungan 2, 4, 6, berapa bulan? 2 bulan 10. setengah lagi, dalam lebih kurang lah 2 bulan setengah lagi. Jadi jika anda rasa sebelum ni anda macam sambil lewa, tak buat apa yang sepatutnya anda buat, jadikan Bicara Santai, program Bicara Santai anjuran PRS MRSM PDRM di bawah naungan unit kaunseling MRSM PDRM, jadikan program ini sebagai batu ataupun titik tolak, titik permulaan anda untuk ambil apa yang positif daripada program ni. Mulakan semula, sambung apa yang anda telah perjuangkan selama beberapa bulan sebelum ni. Tunjukkan kepada cikgu-cikgu kat sini, saya baru tengok tadi partisipan, banyak sangat cikgu-cikgu yang sangat saya sayangi, yang banyak tolong baik saya, diri saya sendiri sepanjang kami berada di MRSM PDRM. Terima kasih cikgu, dan tunjukkan kepada mereka bahawa despite all the challenges, terutamanya di kala pandemik COVID-19 ni, kita boleh buktikan yang terbaik. Kita banggakan MRSM PDRM, kita letak ranking MRSM PDRM kembali di atas, dan tunjukkan kepada PDRM bahawa 14 juta itu bukanlah duit untuk sekadar menaik taraf bangunan dan sebagainya, tapi sebenarnya batu loncatan untuk meningkatkan ranking ataupun pencapaian akademik sekolah ataupun maktab. Ya, belum terlambat, kena berkorban sikit. Tinggalkan apa yang patut dan terus berjuang, insya-Allah. Baik, terima kasih saudara berdua. Dengar belum terlambat lagi. Sampai nak terkeluar muka saudara Hakim beritahu terlambat. Okay. Syazadi. Saya bacakan soalan seterusnya. Relevan tak untuk teruskan PDPR if COVID ni dah habis, insya-Allah? Kalau relevan atau tak, kenapa? Sebab saya rasa relevan. Kita peredaran masa cuma depends on individu dia belajar terima benda baru atau sentiasa selesa dengan apa yang ada. Mungkin saudara berikan pandangan. Okay, aku mula. Okay. Relevan atau tak soalan dia macam mana? Relevan atau tak untuk teruskan PDPR selepas habis COVID Betul, itu soalan dia. Betul soalan dia. Relevan atau tak? Soalan tu dia ni boleh buka forum satu lagi ni. Ini forum dengan okay, saya mula dulu boleh? Boleh. Okey, soalan pun macam tajuk debat, Dewan yang dipercaya PDPR itu masih relevan. Sebenarnya pada pendapat peribadi saya, ianya sangat relevan walaupun dikala kita sihat daripada COVID dan sebagainya. Cuma mungkin ada perkara-perkara yang perlu diperhalusi. Contohnya, kita boleh mengimplementasikan blended learning. Contohnya, ada beberapa hours perlu dilaksanakan di maktab ataupun di kampus, dan beberapa kelas yang boleh diadakan secara virtual tu, maka dijalankan secara virtual lah. Sebab kita tengok keperluan ataupun kita perlu maklum bahawa the nation or the world is chasing after IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, yang mana lebih mengarah kepada digitalization, AI dan sebagainya. Jadi kalau kita tak bermula sekarang, bila lagi kita nak bermula? Sebab kalau kita tengok, bukan saja negara kita yang telah mengimplementasikan PDPR, tapi banyak negara-negara lain yang turut menjadikan PDPR ini sebagai medium of teaching and learning, dan saya yakin benda ni irrelevant dan patut diperhalusi lagi, mungkin di pihak KPT, KPM dan pihak-pihak yang berwajib untuk memastikan kelancaran PDPR itu. Contohnya, baru-baru ni di Parlimen ada isu bahawa ada bantuan-bantuan device yang masih belum sampai dan sebagainya. Jadi sebelum kita ke arah
PDPR yang lebih sempurna, mungkin perkara itulah yang patut ditumpukan perhatian untuk make sure all students ada device. Kerana saya yakin bila kita berkongsi device antara adik-beradik dan sebagainya, itu adalah satu kesukaran. Contoh, bila kelas mungkin ada jadual kelas yang berbeza. Tapi bila kita nak buat assignment, bila kita nak buat homework dan sebagainya, bila berkongsi device, ianya akan menjadikan satu masalah lah. Dan seperti yang saya katakan tadi, ianya masih relevan atas rasional. Ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik oleh pihak yang berwajib dan juga ada beberapa perkara sendiri yang patut ditambah baik daripada side student, dan mungkin ada beberapa perkara yang patut ditambah baik dari segi teaching method, dari segi pensyarahnya, gurunya. Dan saya yakin guru-guru antara kelompok yang sedang mengalami ataupun sedang menghadiri kursus-kursus untuk PDPR, macam mana nak jalankan PDPR secara berkesan dan sebagainya. Okey, terima kasih. Mungkin saudari Iqmal nak tambah apa-apa? Okey, bagi saya setuju dengan pendapat saudara Hakim. Untuk kita teruskan PDPR ni, dia bukan teruskan tapi dia macam benda tu adalah masih relevan juga. Sebab kita tak pasti pandemik COVID ni berapa tahun akan datang. Ada expert mengatakan kalau dah vaksin semua, kalau balik tahun depan dah okey. Ada expert mengatakan 2025. Banyak key indikator, contohnya macam daripada ekonomi ataupun stock market contohnya, dan juga kadar hospitality. Jadi semua benda tu kita tak pasti, cuma kita mampu untuk sediakan diri. Kena sekarang dah tak boleh ada mindset di mana tak apalah nanti bila dah buka sekolah nanti dia dah masuk mantap nanti baru nak push. Benda tu takkan boleh. Begitu tak akan jadi. Sebab masa tak menunggu kita. Masa tak menunggu kita. Masa tak ada macam cok. Sekejap. Nak main ML tu. Tak. Setiap masa, setiap minit yang dibazirkan tu, benda tu dah akan berlalu. Contoh hari ni 75 hari lagi nak SP Malaysia. Esok dah 74. Tahu-tahu lagi dah 2 bulan. Dalam masa 2 bulan tu, contoh okey. Kalau kita kita tidur daripada pukul 12 sampai pukul 6. 12 sampai pukul 6. 6 jam tak ada. Lepas tu pagi pula kelas mula dari pukul 8 sampai prep petang tu 4:30. Tu masa tu daripada pukul 8 sampai 4:30 tu nak dekat hampir ke 8 jam. Lebih kurang 8 jam kan. Masa tu kalau dibazirkan amat dia macam benda tu memang sangat-sangat merugikan. And then malam pula bukan difikir nak kena kecap balik lah apa benda yang terlepas, tak. Main game dulu, tengok cerita dulu, tak jadi ya. Kena ingat cikgu-cikgu berada di rumah sama kita, guru-guru, pendidik-pendidik kita. Jadi tak boleh nak kita, saya menggunakan konsep macam ni ya. Saya menggunakan konsep dipanggil nama dia stakeholder. Stakeholder ni adalah macam mana kita nak kata? Stakeholder ni orang yang mempunyai interest terhadap kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Kedua adalah mak ayah kita. Mak ayah kita mesti mempunyai expectation. Stakeholder ni so dia ada interest untuk kita berjaya, untuk kita mencapai straight A dan sebagainya, contoh macam daerah hidup. Tu adalah stakeholder yang kedua. Ketiga adalah cikgu-cikgu kita. Cikgu-cikgu kita mesti nak kita berjaya. Diorang selaku pendidik mesti nak tengok anak murid dia berjaya. Siapa je yang tak nak? Jadi berdasarkan 3 stakeholder, ada banyak lagi kan. Berdasarkan 3 stakeholder tu, diri anda, mak ayah dan juga guru-guru. Kita buat assessment, macam saya cakap, buat assessment kan. Buat orang kata pemuhasabah diri kan. Kita tengok okey, setakat ni aku belajar memuaskan diri aku tak? Memuaskan mak ayah aku tak? Memuaskan guru-guru aku tak? Expectation macam mana? Fulfill atau tak? Jadi daripada kita buat assessment stakeholder dalam hidup kita ni, daripada benda tu kita boleh orang kata apa, assess macam mana kita nak teruskan pembelajaran kita lepas ni. Macam PDPR ni, saya sendiri saya akui memang agak berat untuk terima hakikat daripada kena belajar online class, amat beza. Tambah macam saya kena buat apa nama lab report apa semua.
terpaksa gunakan virtual lab kat dalam online. Saya pun tak tahu macam mana virtual lab. Sufi dalam ni pun tadi saudara Sufi, saya punya sahabat dari KMB, batchmate kita orang agak. So Sufi akan pergi ke Royal Veterinary College sama veterina. Jadi kita orang dua orang mengalami perkara yang sama, di mana kita orang kena buat lab report, tapi semua benda nak kena buat secara online, cuma betul-betul penting je baru guna lab. Jadi benda tu orang kata apa, tak feel lah, pelik lah kalau macam buat lab tapi dalam online. Macam mana tu? Jadi kena terima hakikat PDPR ni adalah orang kata apa, boleh menjadi satu norma dalam masyarakat kita. Semua benda online. Cuma mungkin macam Hakim suggest tadi, betul, blended learning. Contoh macam lecture online. Tapi bila benda yang contoh macam kita perlukan orang kata apa, face to face dengan lecturer, mungkin time tu baru kita pergilah. Cuma orang kata apa, self discipline tu penting. Di mana kita kena sedar, okey. Macam saya cakap ni, assessment dengan stakeholder, okey. Aku buat ni cikgu rasa apa, mak ayah rasa apa. Aku buat ni, diri aku rasa apa. Jadi saya rasa itu aja. Boleh itu. Baik, terima kasih. Kebetulan tadi saudara Ikmal ada cakap pasal parents kan. Kita ada soalan pasal parents. Dia cakap, okay, parents suka compare. Apa pendapat panel? Macam mana kita as anak nak hadapi benda tu? Berkaitan dengan parents suka compare. Pendapat saya, parent ni dia bukan suka compare. Dia selaku mak ayah, mereka mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak. Saya tak ada anak lagi, single lagi. Jauh lagi nak ada anak apa semua ni kan. Jadi, tapi bila semakin saya dewasa, saya orang kata apa, menyelusuri lah perjalanan hidup ni. Saya sedar yang mak ayah, semua mak ayah dia mahukan yang terbaik untuk anak. Compare ni sebab compare ni dia adalah untuk kita assess diri kita ni ada yang mana, untuk kita check balik. Okay, contoh macam betul ada orang yang dapat pressure sebab kena compare dengan contoh anak jiran ataupun dengan classmate apa semua, tapi orang kata apa, mereka bukannya bermaksud benda tu secara negatif. Itu adalah secara positif, di mana dia nak tengok di mana. Okay, kalau contoh kan, saya main ML, main PUBG, main game, Valo apa semua kan, main Valorant siang malam contohnya, tengok drama tanpa tengok dunia. And then mak ayah compare, anak kamu punya classmate tak buat tak study ke? Adakah benda tu, soalan tu tak wajar disoalkan oleh mak ayah anda yang mempunyai tanggungjawab kepada anda? Adakah tak wajar soalan tu ditanyakan? Anda masuk MSM, korang semua masuk MSM ni kan? Sekolah berasrama penuh, yang di mana korang semua ni akan menjadi satu aset kepada negara untuk menjadi pemimpin kan? Alhamdulillah, saya dengan Hakim so far kita orang okey. Kita dapat membuktikan bahawa Mara ni mampu, Mara dan juga MSM ni dan juga guru-guru mampu melahirkan orang-orang yang macam kami. Bukan riak, maksudnya macam kita berjaya ke arah yang lebih cerah. Sebab kalau daripada bawah tak berjaya, macam daripada mula SPM tak berjaya, kita tak ada option yang banyak. Kita tak banyak boleh pergi. Jadi ibu bapa kita ni, diorang dah hidup at least orang kata apa, 2 kali lebih lama dari kita. Maksudnya contoh macam ayah saya umur 20, ayah saya dah umur 60. 3 kali umur hidup saya. Diorang ni banyak penobahan hidup. Banyak dah perkara yang diorang, guru-guru pun sama. Diorang semua dah lalui banyak perkara dalam hidup apa semua, so diorang mesti nak yang terbaik. Kita yang masih muda ni, saya dulu pun mesti, saya pun rasa macam betul ke SPM ni lah, takat kerja biasa-biasa je dah kan. Tapi bila kita tengok kejayaan orang lain apa semua, saya pun tergerak hati macam takkan nak kerja biasa-biasa je. Kita pun nak kata apa, menjadi satu anggota masyarakat yang berjaya. Jadi saya rasa mak ayah compare tu tak patut diambil secara negatif, tetapi cuba tanya mak ayah balik.
mungkin cara penyampaian tu mungkin mungkin kurang orang kata susah untuk diterima oleh kita, tapi kita duduk berbincang ayah, okey, saya ada abang ada masalah sini, kakak ada masalah sini, so mungkin abah mungkin boleh fahami apa yang saya tengah lalui sekarang ini, contohnya macam tu lah. Okey. Okey, baik, terima kasih Ikmal. Satu penerangan yang sangat jelas. Tahniah MRSM PDRM marah kerana melahirkan student seperti Ikmal. Jadi bagi pendapat saya pula, kita perlu faham sebenarnya comparison dan competition, perbandingan dan persaingan adalah dua benda yang berbeza. I would say comparison is not healthy for our growth, tapi kita kena tengok perspektif macam mana yang kita tengok. Kadang-kadang ada anak-anak ataupun rakan-rakan kita, saya sendiri, mungkin kadang-kadang kita tengok comparison itu sebagai satu wadah untuk melemahkan semangat kita, membantutkan perjuangan kita. Tapi sebenarnya jika kita pandang dari perspektif yang berbeza, dari perspektif yang positif, kita boleh jadikan dengan itu sebagai satu batu loncakan untuk kita sama-sama memperbaiki diri, untuk kita menambah baik, improve apa yang patut kita improve. Dan saya tertarik tentang Ikmal punya cerita. Kadang-kadang kita sendiri, kita tengok movie siang malam, main game siang malam, tak ingat dunia, tak ingat belajar. Lepas tu parents compare dan sebagainya. Tapi ada juga senario yang mana kita study 10 jam, kita main game 5 minit. Kadang-kadang 5 minit tu yang dia detect untuk kita main game. Dan itu perkara yang berbeza. Itu kita perlu stop, kita boleh slow talk, kita boleh bincang. Ayah, saya baru main 5 minit. Bagi seminit je lagi. Tapi itu bukan teknik untuk orang yang 75 hari lagi baru nak SPM RSM. Orang yang 75 hari lagi nak SPM RSM ni sepatutnya pendekatannya berbeza. Game seperti Cikgu Riz cakap tadi. Game, movie, benda tu perlu ada pengorbanan untuk kita dapat satu yang lebih baik. Jadi saya rasa comparison ataupun perbandingan ini pada saya peribadi unhealthy sebab dia boleh melemahkan semangat dan membantutkan kita punya motivasi. Tapi sebagai seorang pelajar yang cuba untuk menjadi yang lebih baik, cuba kita tengok dari sudut perspektif yang positif. Kenapa ibu ayah kita compare kita? Mungkin dia nak tengok kita lebih berjaya daripada anak jiran. Siapa yang tak nak anak-anak dia berjaya? Guru mana yang tak nak anak-anak dia anak-anak murid dia berjaya? Pernah cikgu compare? Batch awak ni batch paling teruk yang pernah saya mengajar. Pernah? Tak pernah kan? Cikgu MRSM PDRM tak pernah buat macam tu. Sebab cikgu MRSM PDRM banyak beri kata-kata yang positif untuk menaikkan semangat anak-anak, adik-adik, murid-murid, pelajar-pelajar sekalian. Dan saya boleh katakan untuk mengatasi masalah comparison ini, kita perlulah sentiasa mengaku kesilapan kita. Kita perlulah sentiasa bersedia untuk menerima teguran, nasihat, komen, baik positif maupun negatif. Dan mungkin saya cakap pada program Bicara Santai hari ini banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu saya perbaiki untuk acara-acara ataupun program yang akan datang. Kerana kita manusia biasa yang tidak lari daripada kesilapan. Begitu juga dengan ibu ayah kita. Mereka juga manusia biasa dan kita perlu ingat bahawa tiada ganti ibu ayah kita di dunia ini. Selagi mereka masih ada, ingatlah bahawa mereka lah yang mendidik, membesarkan kita daripada kecil dan mereka tidak lari untuk melihat, untuk nak tengok kita berjaya. Mestilah kita okey, kita sebagai pelajar kita nak bersaing kan dengan kawan-kawan kelas kita kan. Kita nak jadi top student, kita nak jadi top leader. Begitu juga dengan ibu bapa, pada pendapat saya lah, mereka ada persaingan dengan kawan-kawan keluarga lain. Diorang nak tunjuk yang anak mereka ni adalah anak yang terbaik, anak yang boleh jadi pemimpin, anak yang boleh menanggung mereka ketika mereka sudah tua dan sebagainya. Jadi akhir kata ambil perbandingan ataupun comparison itu dari sudut yang positif dan mudah-mudahan comparison itulah yang menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik dan kita dengan improvement yang kita telah lakukan, mudah-mudahan comparison itu ataupun perbandingan itu tidak lagi akan dikeluarkan oleh mulut ibu bapa kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih atas pencerahan. Betul, saya rasa memang kebanyakan
student memang pernah mengalami benda-benda macam tu. Okay, jadi saya rasa kita akan bergerak ke soalan yang terakhir. Soalannya ialah, boleh ceritakan sikit tak macam mana betul-betulnya perjalanan lepas SPM? Macam Ikmal, macam mana boleh flow study overseas? And macam Hakim pula, macam mana boleh confirm nak ambil course tu? Okay, kan? Saya mula dulu boleh? Sebab Ikmal mungkin cerita dia lebih panjang. Dia suka bercerita, bagus Ikmal ni. Okey, baik. Macam mana saya boleh tertarik untuk berada di DRB Highcom University? Yang pertama sekali, Cikgu Nur Laiza lah orang yang share link di grup kelas account tentang pembukaan permohonan scholarship di DRB Highcom University. Saya masa tu try luck je dengan result SPMRSM tak silap saya. Bila saya apply, alhamdulillah saya dapat foundation in business, full scholarship with monthly allowance. Monthly allowance dalam 300.5 dan saya tak perlu bayar apa-apa lah. Saya datang goyang kaki daftar. Lepas tu masa hari pendaftaran tu ada soalan jawab, saya tanya-tanya sikit, show off sikit. Lepas tu saya balik jumpa kawan-kawan yang baru, saya kenal dengan kawan-kawan sana. Lepas tu yang saya sedarnya bila sebab DRB Highcom University ni dia merupakan IPTS, Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, dan dia bernaung di bawah DRB Highcom Group Berhad. Bagi yang tak tahu, DRB Highcom Group Berhad ni merupakan satu conglomerate company yang mana ada lebih 70 operating companies di bawah dia. Atau dalam erti kata lain, subsidiaries companies atau anak-anak syarikat. Apa contoh anak-anak syarikat DRB Highcom University? Bank Muamalat contohlah untuk saya yang lebih kepada banking and finance ni. Apa lagi? Kita ada Proton dan sebagainya dan lebih 70 operating companies ataupun subsidiaries companies di bawah DRB Highcom Group Berhad. Dan setakat 2021 lebih kurang 60,000 orang pekerja yang telah diberikan peluang bekerja dengan DRB Highcom Berhad. Dan saya percaya bahawa jika saya menceburkan diri, melibatkan diri, masukkan diri saya sendiri dalam komuniti DRB Highcom Group Berhad, insya-Allah dalam masa yang akan datang jika saya menjadi salah seorang yang berani untuk merebut peluang, saya akan terus bekerja di bawah DRB Highcom Group Berhad. Dan alhamdulillah saya ketika ke bachelor saya compete dengan lebih 70 orang yang dah shortlisted untuk peluang scholarship with monthly allowance oleh DRB Highcom Group Berhad. Nama dia DASP. DASP tu apa? DRB Highcom Apprentice Scholarship Program. Apa itu DASP? Orang yang masuk dalam DASP ni dapat peluang scholarship ni akan ditanggung penuh pengajian, akan diberi monthly allowance dan akan ada bonding 5 tahun bersama DRB Highcom Group Berhad. Dan saya rasa dalam keadaan negara yang mencabar ni, dari segi ekonomi, pekerjaannya dan sebagainya, saya rasa lebih baik jika saya melalui saluran ini dan saya akan secure job opportunity pada masa akan datang. Dan saya yakin di IPTS jumlah pelajarnya lebih sedikit berbanding IPTA ataupun universiti-universiti yang besar yang lain. Dan saya yakin dengan jumlah yang kecil ni saya mampu, orang kata, standing out of a crowd lah. Saya boleh bersaing dengan para pelajar dan alhamdulillah di masa saya first year, hujung-hujung first year, sekarang saya second year, saya berjaya compete untuk jadi Vice President Student Representative Council melawan student yang third year, fourth year, last year dan sebagainya. Dan peluang-peluang ini perlulah kita rebut. Saya cakap ni bukan untuk membangga diri, tapi saya ingin bagi motivasi, pesanan kepada adik-adik untuk sentiasa merebut peluang. Contoh di MRSM PDRM, rebutlah peluang yang ada. Meskipun online, rebutlah peluang yang ada. Anjurkan program-program yang sebegini rupa untuk memastikan program-program aktiviti co-curriculum di MRSM PDRM walaupun di kala pandemik sentiasa berjalan. Dan aktiviti-aktiviti seperti inilah, dan saya percaya PRS melakukan satu perkara yang baik dengan menganjurkan program ini. Kerana program ini akan melatih diri kita dalam event management ataupun pengurusan majlis. Dan benda itulah yang sedikit sebanyak akan melatih kita punya soft skill ataupun kemahiran insaniah yang meliputi communication skill, leadership skill dan sebagainya, skill-skill yang lain yang perlu ada dalam diri setiap student dan mahasiswa dalam menghadapi alam-alam pekerjaan kita yang pada masa akan datang. Saya rasa saya telah ambil masa yang sangat panjang. Saya serahkan kepada Ikmal. Tafadhal. Okey. Baik.
Jadi kita dah dengar penjelasan daripada Hakim ni. Kita punya scholar daripada DRB-Helcom. Alhamdulillah. Jadi jalan untuk pergi ke overseas. Saya punya beasiswa. Saya bernaung di bawah Young Talent Development Program ataupun YTP MARA. Jadi YTP MARA ni adalah satu program pinjaman boleh ubah di mana MARA menawarkan banyak program yang merangkumi banyak bidang pengajian dan juga sama ada dalam negara atau luar negara untuk mendapatkan pinjaman boleh ubah. Pinjaman boleh ubah dengan beasiswa ni dia ada beza. Ada pinjaman boleh ubah macam saya. Saya dengan MARA, so macam saya cakap tadi, saya punya kos pengajian adalah 927,000. Tapi dengan syarat saya graduate first class bila saya ambil degree, saya cuma kena bayar 10% je, 97,000 je. Jadi kalau saya belajar di dalam negara, untuk yang dalam negara, jadi saya cerita untuk perjalanan ke degree tau. Untuk dalam negara semua 15% je kena bayar balik. Jadi waktu lepas habis PM tu, mula-mula awalnya tak berniat pun nak sambung overseas. Saya dengan Sufi, kan, kita tu tak berniat pun nak sambung overseas. Macam saya target nak masuk UM je, nak sambung PASUM. Dan Sufi nak masuk UPM Bangi. Jadi kita orang dua tak adalah bincang pasal UTP tu. And then kita orang tahu decide nak ambil International Baccalaureate, International Baccalaureate, susah sikit sebut, jadi lagi lah kan, di KMB. Sebab time tu tengok, pengajian program di luar negara. Bila pergi overseas baik, apa apply? Okay, kita apply. Lepas tu ada interview. Nanti kita orang interview dekat kat Bangi tu, sebelah KPTM kot, saya tengok ke Kolej Politek MARA Bangi, Kolej Politek MARA Bangi. Nanti interview, ramai beberapa ratus orang time tu. And then time tu KPTM betul tu, KPTM Bangi. Jadi time tu ada 4 orang panel, time tu ada 9 orang. So time tu kita orang interview Dia interview tanya, time tu kita ada case study ni macam kita diberikan satu situasi. Dan waktu tu panel judge akan assess kita, dia akan tengok performance kita time tu. And dia akan tanya kita punya kecenderungan, apa kita punya pencapaian waktu sekolah, apa semua, kenapa nak pergi belajar overseas. Jadi soalan-soalan yang macam tu. Jadi lepas tu keluar result dalam lebih kurang bulan 5. And alhamdulillah saya dengan Sufi, kita orang dua-dua dapat masuk ke KMB. And then kita orang sambung International Baccalaureate. International Baccalaureate ni satu program yang agak mencabar. Antara dia program diploma 2 tahun. Agak satu course yang agak mencabar. Ada satu lagi adalah A-level. A-level pun ada. Dan kalau korang search, YTP, korang search YTP MARA 2020, pergi kat website. Ada pergi kat bahagian, tak ingat saya, bahagian program pengajian tu. Kat situ ada. Korang boleh pergi ke France, ada MFI, Malaysian France Institute. Kalau nak tahu, contohnya macam, korang kenal saudara Rizani Haikal, kan? Presiden MDOP atas saya. Dia dekat France tau sekarang. Dia dekat France. Baru fly bulan lepas. Lepas tu kita ada JMI, German Malaysian Institute. Kita ada apa lagi? Under MIAT, Malaysian Institute Aviation, yang tu Rusia. Ada juga MSI tu, UKL MSI tu, Kulim tu. Itu tempat presiden untuk pergi overseas tau. Pergi ke Spain. Ada senior atas kita orang, 2 orang kot nak pergi under MSI. Jadi ada kita orang punya batchmate pun sama juga, Mamdo pergi ke dekat Jerman sekarang. Dia ambil A-level Jerman, masuk JMI. Jadi dengan MARA ni antara bagi saya lah, perjalanan yang termudah untuk kita mencapai niat untuk kita pergi ke overseas. Jadi selepas kita orang dah habis exam, kita orang dapat keputusan exam bulan 5 dapat ambil exam. Bulan 7, bulan lepas, bulan 7. Jadi alhamdulillah saya dapat keputusan yang alhamdulillah lepas requirement MARA. Dan saya mendapat offer daripada University of Edinburgh, universiti ke-16 dalam dunia. Jadi saya mengambil kos kimia sebab itu yang saya minat. So sebab tu saya cakap, daripada awal masuk tu kita dah kena ada target. Kita nak sambung mana? Okay, aku nak sambung accounting.
Okay, kalau someone accounting mungkin boleh ambil apa nama, CIT ke, CCA ke. Kita ada saudara Firozi Rami yang pergi masuk KPM Air Molek pun dia pun under MARA juga. Jadi banyak lagi scholarship. Petronas pun ada. Petronas pun ada yang overseas, ada yang dalam negara. Banyak lagi. Dia cuma kena research dan juga requirement dan juga bidang pengajian mengikut tahun berubah. Contohnya saya ada berita yang mungkin saya nak beritahu awal, untuk yang nak ambil medik, untuk ke overseas, MARA tak tawarkan dah. MARA dah tak tawarkan pergi ke overseas. Dan cuma ada yang boleh masuk ke, kena ambil medik, boleh masuk ke Pro-USM, disambung ke USM, ataupun boleh ambil masuk ke College MARA Kuala Nerang, and then boleh sambung ke UNIKL RCMP, Royal College Medical Perak. Itu yang kalau nak ambil medik. So ke overseas tak ada. Tapi saya lain anda boleh tengok, anda boleh kaji. Yang kat SPM sekarang pun korang boleh tengok. Okey. Ini bidang-bidang kajian yang orang kata apa, MARA ataupun besar-besar penaja yang boleh tahu. Jadi kalau anda nak dapatkan nasihat mengenai macam apa yang perlu ada sebelum fly, apa skill yang saya perlu ada ataupun requirement yang perlu saya ada, boleh PM saya kat Insta apa semua. Nombor pun okey. Jadi saya rasa boleh guna itu. Okey, banyak kita dapat hari ini. Alhamdulillah, nampaknya program kita dah sampai ke penghujung. Jadi, ahli panel ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada para pelajar? Sila saudara Hakim. Okey, saya dulu Okey, baik. Ikmal bagus, ada banyak bagi peluang kat saya. Baik. Sebelum saya ke nasihat yang terakhir, saya ingin sentuh sedikit tentang cerita-cerita Ikmal tadi. Saya turut berbangga rakan-rakan saya berpeluang untuk belajar, melanjutkan pelajaran di overseas. Ada yang ke Jerman, ada yang ke France, ada yang ke Saudi Arabia. Tak ada, tipu je. Dan ada beberapa negara yang lain. Tapi suka untuk saya ingatkan, lebih besar, kalau semakin besar impian kita, semakin besar cabaran dia. Jadi kita perlu siapkan diri kita lah. Kita perlu macam kau cakap, kita perlu set our path. Kita nak pergi mana? Nak pergi overseas ke? Or you want to stay local? It's up to you. Sebab dua-dua tu ada kebaikan. Overseas bagus, local pun tak adalah seteruk yang dibayangkan. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang perlu kita terokai. Cuma kita perlu persiapkan diri kita lah dari sudut rohani, mental, jasmani, fizikal dan sebagai sudut-sudut yang lain lah. Baik, nasihat terakhir. Yang pertama sekali, terima kasih kepada PRS di bawah unit kaunseling MRSM PDRM sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman. Walaupun tak seberapa, harap-harap rakan-rakan pelajar ambil iktibar dan ambil yang mana baik, yang mana buruk tu tegur saya di Instagram ataupun di LinkedIn. Tiba. Okey, yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada guru-guru MRSM PDRM. Saya banyak lihat ini Cikgu Riz, Cikgu Norian ada, Cikgu Norma, Cikgu Azlina dan banyak lagi cikgu lain yang saya tak mampu nak sebut nama. Banyak sangat yang hadir sokong, bukan saja sokong saya dan Ikmal, tapi sokong adik-adik ataupun rakan-rakan pelajar dalam mengharungi saki baki beberapa bulan lagi untuk kita terus implement this PDPR supaya adik-adik semua kekal bersemangat dan seterusnya membanggakan guru-guru dan juga maktab rendah Sains Semara PDRM Kulim. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan pelajar. Ada 110 lebih dalam 130 yang hadir pada program Bicara Santai kita pada hari ini. Saya yakin orang yang pandai ambil peluang ini adalah orang yang keterhadapan. Adik-adik ataupun rakan-rakan pelajar yang sudi menghadiri Bicara Santai yang tak seberapa daripada kami panel berdua, moga-moga ada kebaikan yang anda boleh dapat dan ada perkara yang anda boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak hadir. Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah main game, malam tadi tidur lewat dan sebagainya. Tak apa, biarkan mereka dan pastikan kita kekal istiqomah dalam kita mencari ilmu dan sebagainya. Dan saya ingin tutup saya punya ucapan ataupun perkongsian pada pagi ini dengan satu hadis. Ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Maksud dia apa?
setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin. Jadi siapkan diri kita kerana kita semua adalah khalifah, kita semua adalah leader, siapkan diri kita. Yang paling saya selalu sebut dalam semua talk yang saya berikan ataupun yang saya sertai, soft skill, kemahiran insaniah, leadership skill, communication skill, our branding, our all benda apa yang paling penting yang termasuk dalam soft skill tu patut kita develop, dan MRSM PDRM lah pada saya adalah tempat terbaik untuk kita develop those skill, kerana saya dengan bangganya boleh katakan kejayaan saya pada hari ini bermula daripada MRSM PDRM dan dibantu di sekolah rendah dan sebagainya. Tapi MRSM PDRM adalah titik tolak saya kepada who I am today. Thank you so much. I'm sorry for any shortcoming. Semua yang baik daripada Allah dan kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Ucapan yang boleh menitiskan air mata daripada Hakim. Sebab bila Hakim mention balik waktu-waktu belajar di MRSM dulu dengan guru-guru apa semua, teringat orang kata apa liku-liku yang berada dekat MRSM dulu. Saya pun rasa sebab saya terharu juga sebab tiba-tiba dapat DM kan, kata Hakim, saya dengan Hakim dijemput untuk bagi talk. Saya terkejut juga kan. Tak apalah, saya rasa berbesar hati lah sebab orang kata apa, tempat 5 tahun saya menuntut mengaji, saya dapat memberikan lagi sumbangan, terutama kepada guru-guru serta rakan-rakan semua. Jadi tak ada apa saya nak tambah sangat, cuma seperti mana Hakim cakap tadi, saya tak adalah hadis, cuma kita ada tambah harap sikit lah, manjadah wajadah, pada siapa yang bersungguh dia pasti akan mendapat hasil. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juta penghargaan kepada PRS dan juga unit kaunseling sebab menjemput kami pagi ini. InsyaAllah kepada semua yang hadir dalam ini, saya mendoakan kita semua agar berjaya di dunia dan akhirat, terutamanya waktu kita dalam waktu yang sukar, waktu dalam pandemik COVID ini. Jadi kepada guru-guru semua, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab selalu menjaga kami sepanjang 5 tahun di sana, di MRSM PDRM. Dan juga seperti mana Hakim cakap tadi, tanpa mereka saya tak pasti saya berada di mana sekarang. Tanpa mereka yang orang kata apa, tak pernah kenal erti pernah lelah dalam mendidik anak murid mereka, anda boleh lihat kepada kami berdua. InsyaAllah kami berdua, diharapkan kami berdua dapat menjadi satu orang kata apa, penambah semangat pada anda semua untuk berusaha, terutama yang 75 hari lagi SPM masa ni. 75 hari lagi tak lama dah, tak lama. Tinggallah kejap semua game-game tu, movie apa semua tak lama. Lepas habis SPM, lepas habis SPM, boleh relax. Boleh relax 5 bulan. Nak buat apa pun buat lah. Jadi saya rasa itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua guru-guru serta pengetua MRSM PDRM, Walid Zamzuri. Jadi saya rasa itu saja. Boleh benda-benda itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli panel yang memberikan ucapan yang sangat, orang kata cakap boleh memberi semangat kepada para pelajar. Jadi sebelum kita mengakhiri program, saya nak berjemput Encik Zamzuri bin Ma'nur, Tuan Pengetua MRSM PDRM untuk memberikan sepatah dua kata kepada program kita pada pagi ini. Silakan Tuan Pengetua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Tazlin Desaira. Saya minta maaf Walid, terpaksa kena pakai ni pasal Walid dekat luar. Walid berada di luar, so kena pakai ni, takut kena nanti kan kena saman. Boleh dengar kan? Okey, alhamdulillah. Walid ingin ucapkan tahniah dulu terlebih dahulu kepada pembimbing rakan sebaya kita kan, kerana dapat menjalankan satu program yang bagi Walid satu amat yang baik, kerana Walid daripada pukul 9 tadi Walid dah masuk sampai sekarang. Memang Walid ikuti sehingga kan Walid dalam Walid sebenarnya ada appointment juga dengan doktor tadi, walaupun gigi pun Walid pasang juga. Doktor gigi pun dia tengok Ikmah, dia tengok
Dia tengok Ikmal, dia tengok Hakim. Dia tengok aja dia punya ni. Pasal dia kata, minta maaf, kata Walid kata minta maaf doktor, saya ada program ni. Oh, dia kata ni siapa ni? Ini bekas-bekas pelajar MSN PDRM. Bangga Walid. Ni kita buat program. Walid bercerita masa tu, Walid kita buat program bersama dengan Ansara. Dua-dua pelajar ni adalah pelajar yang terbaik daripada MSN PDRM dulu 2018. So tahniah dan Walid ucapkan dan tahniah kepada Sazli Sazira kerana berjaya menguruskan kita punya program ini selama memang jangka pukul 9 sampai 10.40. Sekarang 10.30, sekarang 10.50. So satu program yang amat baik, satu program yang bagi Walid memberi banyak. Walid sebenarnya minta maaf Walid ada catat apa yang diberikan oleh saudara Hakim Roslan kita dan juga Ikmal Hakimi. Terima kasih banyak-banyak Walid ucapkan. Perkongsian yang Walid rasa satu perkongsian yang betul kata Ikmal tadi. Siapa yang ada hari ni, kalau dia betul-betul dia ambil, memang dia akan tip-top. Pasal banyak tip-tip yang telah diberikan. Dengar tak Dengar kan? Banyak tip-tip yang diberikan oleh Hakim memang sebagai bagi Walid dah, dan Walid ucapkan juga terima kasih kepada kita punya penasihat kita, Cikgu Hamidah, Cikgu Nurul, dan juga kepada cikgu-cikgu yang masuk hari ni. Memang ramai cikgu masuk hari ni nak mendengar. Inilah hasil bagi Walid, inilah hasil pelajar-pelajar yang telah kita didik. Dan memang Walid bangga. Walid bangga dengan Hakim, Walid bangga dengan Ikmal. Pasal Walid masuk tahun 2018 masuk, dan orang yang masa tu Walid ingat lagi Hakim menjadi MC untuk Hari Guru, ingat ketika Walid. Walid ingat apa kata-kata Hakim, memang saya ingat sampai sekarang saya ingat. So begitu juga dengan Ikmal yang memang masa tu presiden Badan Wakil Pelajar kan, memang orang yang hebat. So memang bagi Walid MSN PDRM berjaya memang masa banggalah terhadap apa yang Ikmal, dan memang perkongsian yang diberikan tu Walid macam bukan Walid, memang salute lah untuk Ikmal dan juga Hakim. Memang macam kalau kita tengok macam moderator kita macam kita punya ahli panel kita ni memang sangat-sangat profesional. Memberi tip-tip yang baik, dan tahniah dan Walid ya Rab, Ikmal teruskan berjaya, dan ingatlah kami di sini bila berada di Scotland nanti. Begitu juga Hakim, selamat jaya, dan teruskanlah yang 4.0, dan cerita yang ahli pelajar bukan nama sebenar tu akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar kita. So itulah tujuan salah satu benda PRS, Pembimbing Rakan Sebaya, yang akan menolong pelajar-pelajar kita. Jadilah cerita tu dengan semoga cerita-cerita kita, cerita yang dibawa oleh Hakim, oleh Ikmal, memang sangat-sangat bantu kita lah. Manjada wajadah. Kan Hikmah? Manjada wajadah. So terima kasih banyak-banyak kepada kita punya tetamu kita pada hari ini, iaitu Cik Ikmal dan juga Cik Hakim, yang sama-sama berkongsi bagi Walid sangat-sangat berguna. Terima kasih banyak-banyak. Memang memang Walid suka kali pelajar kita bercerita, bekas pelajar kita bercerita pada pelajar-pelajar kita, memberi kesan. So tahniah dan terima kasih, maju jaya, dan itu sahaja pada Walid, dan Walid ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga kepada guru-guru yang bersama-sama kita hari ini. Ucapkan terima kasih kerana bersama-sama kita hari ini.